أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan yang bersama-sama mengikuti siaran langsung kita pada malam ni, Kelantan Berhikayat, untuk siri yang ketujuh, yang dibawakan secara khusus untuk tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung perbincangan kita dalam sesi yang lepas, di mana pada sesi yang lepas kita telah pun mula memperkatakan tentang kerajaan-kerajaan yang wujud di negeri Kelantan sejak daripada awal abad yang pertama Masihi. Perbincangan kita sebelum pada ini ialah untuk menjelaskan bahawa wujud satu kawasan di dalam catatan-catatan lama dan juga riwayat-riwayat tradisi, bahawa di kawasan Nusantara ini dikenali dengan nama Yawadwipa. Yawadwipa itu kawasan yang luas, boleh kita katakan sebagai Nusantara pada hari ini. Kemudian yang menjadi persoalan kepada kita ialah Yawadwipa yang disebut di dalam sejarah Cina, dalam catatan India, dalam catatan Yunani, dalam catatan Arab, di manakah sebenarnya letak pusat pentadbiran bagi kawasan Yawadwipa itu. Maka berdasarkan fakta-fakta telah kita kemukakan sebelum ini, menunjukkan bahawa tempat tersebut terletak di Semenanjung. Itu satu pandangan. Walaupun ada beberapa pandangan lain yang mengemukakan hujah-hujah masing-masing, mengatakan ada terkatakan letak di Jawa, ada yang mengatakan terletak di Sumatera, ada yang mengatakan terletak di Borneo, dan juga ada yang mengatakan terletak di Semenanjung. Dalam konteks perbincangan kita, Ustaz Abdul Nakula telah menjelaskan bahawa tempat yang kita maksudkan itu terletak di pantai timur Semenanjung Tanah Melayu atau Perjalanan Malaysia, iaitu secara khususnya negeri Kelantan. Maka berdasarkan fakta-fakta itulah kita kemukakan sejarah Kelantan tua, iaitu kerajaan-kerajaan yang wujud di negeri Kelantan pada peringkat awal dahulu. Dan berdasarkan pada perbincangan kita lepas, kita telah menjelaskan bahawa pada 5 abad yang pertama daripada sejarah negeri Kelantan, berdasarkan riwayat-riwayat tradisi, catatan-catatan India, catatan Cina, menunjukkan bahawa di Kelantan itu wujud sekurang-kurangnya ada 3 buah kerajaan ataupun muncul dengan 3 nama yang berbeza. Yang pertama bermula daripada abad yang pertama sebelum Masihi, yakni lebih kurang 100 tahun sebelum Masihi sehingga tahun 150 Masihi, pertengahan abad yang kedua. Kelantan itu dikenali sebagai Medang Gana ataupun Nusa Medang, atau disebut Medang sahaja. Itulah yang disebut di dalam catatannya sebagai Mofeng. Dan dalam catatan tradisi juga disebutkan bahawa dulu ada seorang raja daripada India, Sang Aji, telah datang ke Nusa Medang ini dan menamakan Nusa Medang sebagai Yawa ataupun Yawadwipa. Kemudian yang kedua, selepas pada zaman Medang Gana itu, nama negeri Kelantan disebut sebagai Kunjara-Kunjar. Kunjara-Kunjar ni ialah satu nama yang digunakan sekitar 100 ke 150 tahun, daripada tahun 150 sehingga tahun 300 Masihi, dan dalam sebutan tradisi selalunya disebut Seleba Daun. Itu boleh kita kata sebagai suatu terjemahan kepada kata Kunjara-Kunjar dalam bahasa Sanskrit. Dan selepas itu barulah
muncul nama baru yang kita sebutkan sebagai Kala Tanah. Kala Tanah itulah nama yang mungkin dikaitkan dengan perkataan Holotan ataupun Kelantan yang lebih dekat dalam sebutan-sebutan itu, yang mula diguna pada abad yang keempat sehingga abad yang keenam dalam sejarah negeri Kelantan. Dan Kala Tanah itu disebut dalam bahasa Melayu sebagai Tanah Kala ataupun Kolam Tanah. Jadi nama-nama itu muncul dan disebutkan sebagai Kala Tanah. Itu sebagai nama negeri Kelantan pada abad yang keempat sehingga pertengahan abad yang kelima ataupun abad yang keenam. Jadi inilah 3 nama yang membentuk nama kerajaan di Kelantan berdasarkan riwayat-riwayat tradisi dan juga catatan-catatan yang kita masukkan tadi, dan inilah yang disebut oleh Ustaz Abdullah Nakula. Baik, dalam perbincangan kita pada malam ini kita akan memperkatakan sejarah negeri Kelantan pada zaman selepas Kala Tanah, di mana ketika itu muncul nama baru yang disebut dalam bahasa India ataupun sebutan India Raktamritika. Raktamritika ataupun disebut dalam catatan Cina sebagai Chihtu, iaitu Tanah Merah. Berbeza dengan 3 nama yang kita sebutkan lebih awal tadi, sebenarnya nama-nama itu masih menjadi perbahasan di kalangan para peneliti, sarjana-sarjana, ahli-ahli sejarah yang mengkaji tentang lokasi ketiga-tiga nama yang disebutkan tadi. Adapun nama Raktamritika dan juga Chihtu ini, kita dapati pada masa yang terakhir ini, walaupun pada peringkat awal dahulu masih ada perbahasan-perbahasan, pada peringkat yang terakhir ini semacam disepakati bahawa catatan yang menyebut tentang Raktamritika dan juga Chihtu itu sebenarnya merujuk pada Kelantan. Dan itulah kedudukan yang lebih jelas, yang lebih nyata dalam perbincangan-perbincangan dan juga polemik sejarah, berbanding dengan 3 nama tadi. Misalnya Kunjara Kunjar, ada setengah mendakwa terletak di Indonesia, ada setengah mendakwa di tempat-tempat lain, bahkan kita menjelaskan ia terletak di Kelantan. Begitu juga Medang. Kalau berdasarkan catatan riwayat tradisi, disebut oleh Raffles di dalam The History of Java, mengatakan itu ia terletak di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Jadi 3 nama tadi itu masih lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan, perbahasan dan juga perselisihan. Tetapi Raktamritika, walaupun sebenarnya ada juga pandangan-pandangan yang menggambarkan ia terletak di tempat lain, bukan di Kelantan, tetapi pandangan yang terakhir ataupun yang mutaakhir ini hampir disepakati berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan menunjukkan Raktamritika ini ialah Kelantan. Jadi kita lihat sedikit bagaimana sejarah perkembangan Raktamritika ini. Sebenarnya menurut Ustaz Abdullah Nakula, pada zaman Kala Tanah, di mana ketika itu Kelantan terletak di bawah kekuasaan ataupun Empayar Champa. Kemudian di bawah Champa itu, pada level yang lebih bawah ialah gunung, dan Kala Tanah terletak di bawah daripada gunung dari segi susunan strata kerajaannya, ataupun kita katakan sebagai layer-layer kerajaan. Mungkin ketika itu kerajaan itu ada dalam 4 layer ataupun 4 tingkat. Pada tingkat teratas Champa, kemudian pada tingkat yang kedua gunung ataupun Funan, pada tingkat yang ketiga Kala Tanah,
Kemudian pada peringkat yang keempat ya negeri-negeri kecil-kecil yang ada, termasuk di bawah Kelantan itu Koli, Terpahang, Tanah-Tanah ataupun Terengganu, Gangga Negara ataupun Perak, termasuk Kelantan sendiri. Jadi 4 wilayah ini diletakkan di bawah Kelantan, membayar cukai kepada Kelantan, kemudian Kelantan membayar cukai kepada gunung, gunung membayar cukai kepada Champa. Itulah susunannya. Kemudian pada ketika itu kita dapati bahawa telah berlaku beberapa proses politik, termasuklah pergolakan, perang dan seumpamanya, dan akhirnya Kelantan ataupun Kelantan itu duduk di bawah kerajaan gunung ataupun Funan. Dan disebutkan oleh Ustaz Manakula bahawa pada tahun 500 pada abad yang ke-6, sekitar 550 ataupun pada separuh yang kedua abad yang ke-6, sebenarnya seluruh kawasan yang ada di Segeting Kera ke selatan, seluruh semenanjung lah, daripada Segeting Kera sampai semenanjung ni ialah kawasan yang terletak di bawah kekuasaan ataupun jajahan takluk gunung atau Funan. Maknanya pada selepas proses perang dan macam-macam berlaku pada zaman Kelantan, di pertengahan abad yang ke-6, sekitar tahun 550 Masihi, kawasan daripada Segeting Kera, kita katakan daripada Nakon hari ini ataupun Chaya, Ligor ataupun Seri Damaraja, Badelong, Langkasuka atau Patani, sampailah ke negeri-negeri semenanjung ini, semuanya terletak di bawah kekuasaan kerajaan gunung. Ini untuk abad yang ke-6, pertengahan abad yang ke-6 Masihi. Kemudian ketika gunung menguasai semua kawasan ini, pada tahun 552, secara khusus tahunnya 552 Masihi, gunung telah diserang oleh orang-orang Khmer. Khmer ni ialah satu bangsa yang lain yang kalau kita boleh lihat hari ini, mereka satu rumpun dengan bangsa Laos dan juga bangsa Siam. Atau kita panggil sekarang orang Kemboja. Bukan orang Melayu Champa itu, tapi bangsa Kemboja, bangsa Khmer. Orang Khmer ni duduk di kawasan pertengahan hulu sungai Mekong ataupun mungkin di kawasan hulu Kemboja sekarang ataupun di kawasan Laos. Mereka di sebelah utara, mereka telah datang menyerang negeri gunung dan gunung telah kalah. Kekalahan gunung ini yang berlaku pada tahun 552 Masihi telah memberi kesempatan kepada Raja Kelantan yang bernama Kalinggawarman. Kalinggawarman ni ialah Raja Kelantan pada ketika itu, tahun 552 Masihi. Jadi bila kerajaan gunung jatuh diserang oleh orang-orang Khmer, menyebabkan negeri-negeri yang ditakluk dan bernaung di bawah gunung telah berusaha untuk melepaskan diri dan memerdekakan diri masing-masing, termasuk Kelantan. Jadi Kelantan ni telah memerdekakan diri. Mereka sebenarnya bukan sahaja memerdekakan diri. Raja Kalinggawarman telah bertindak menyerang negeri gunung yang ketika itu dikuasai oleh Khmer. Gunung ketika ini pusat kerajaannya terletak di Wyadapura. Wyadapura ni satu kota yang terletak di kawasan Vietnam Selatan sekarang ini, telah diserang oleh Kelantan yang dipimpin oleh Raja Kalinggawarman. Dalam serangan yang berlaku pada tahun 556, iaitu 4 tahun selepas diserang oleh orang Khmer, Kelantan telah menyerang kota Wyadapura. Wyadapura yang sebelum dikuasai oleh Khmer, lalu Kelantan ataupun Kelantan berjaya merampas kota tersebut. Kemudian Raja Kalinggawarman telah mengisytiharkan dirinya sebagai Raja Gunung yang baru. Artinya
ketika ini Kelantan atau Kalatana telah menguasai gunung dan menjadi pemerintah gunung yang baru, dan disebutkan dalam sejarah bahawa ketika inilah Raja Kalinggawarman telah bertindak untuk menguasai semula semua tanah-tanah jajahan kerajaan gunung sebelum mereka diserang oleh orang Khmer. Dan Kalinggawarman ternyata berhasil menguasai keseluruhan kawasan-kawasan yang pernah menjadi jajahan takluk gunung sebelum diserang oleh Khmer itu. Jadi Raja Kelantan yang telah menguasai semua kawasan ini telah akhirnya memindahkan kedudukan dia daripada Kelantan ataupun Kalatana ke Wiyadapura. Wiyadapura itu kotanya. Jadi berpindah ke sana lalu menjadi maharaja ataupun pemerintah agung untuk semua kawasan gunung. Jadi bagaimana pula halnya Kalatana? Maka dalam hal ini sebenarnya Kalinggawarman telah melantik adik-adiknya untuk menjadi gubernur ataupun penguasa bagi wilayah-wilayah yang telah pun dijajah oleh mereka. Kelantan misalnya dan juga Terengganu. Gubernurnya adalah adik kepada Kalinggawarman sendiri. Di Kelantan yang menjadi gubernur ialah Gautama. Raja Gautama. Gautama tu nama raja. Walaupun ada persamaan nama dengan maharaja pengasas agama Buddha, tapi Gautama ni Gautama yang lain. Menjadi raja, dan memang ketika ini mereka ialah beragama Buddha. Dan Gautama menjadi raja di Kelantan dan diberikan kekuasaan untuk memerintah sebagai gubernur kepada gunung dengan menguasai, Gautama itu menguasai semua wilayah Yawadwipa, bermula daripada kawasan Segenting-Kera terus ke selatan Semenanjung. Semua kawasan ini berada di bawah kekuasaan Gautama, walaupun Gautama itu sendiri adalah raja bagi negeri Kelantan. Jadi di sini kita dapati bahawa sistem tingkat kerajaan bertingkat itu masih diamalkan, iaitu negeri-negeri yang terletak daripada Segenting-Kera sampai ke selatan berada di bawah kekuasaan Kalatana. Kemudian Kalatana berada di bawah gunung. Itulah susun aturnya yang wujud pada ketika itu. Jadi daripada situ kita dapati bahawa Kelantan ataupun Kalatana itu menjadi sebuah kerajaan di bawah gunung, tetapi dia adalah kerajaan yang menguasai wilayah-wilayah yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu ataupun Yawadwipa. Kemudian disebutkan bahawa selepas lebih kurang 10 tahun Gautama menjadi gubernur bagi kawasan kawasan Yawadwipa itu. Pada tahun 566 Gautama telah bertindak memerdekakan Kalatana daripada gunung. Artinya Kalatana telah berhenti membayar cukai atau membayar ufti kepada gunung, dan mereka berdiri sebagai sebuah kerajaan yang berasingan. Dan disebutkan bahawa ketika Gautama mula memerintah Kelantan, ibu negeri bagi di Kelantan itu ialah Yavakoti. Yavakoti yang telah kita sebut dalam beberapa siri perbincangan lepas, kita sebutkan titik Java ataupun kota Java yang menjadi ibu negeri, yang disebut oleh ahli sejarah terletak di bahagian hilir Kelantan. Mungkin di kawasan Pasir Mas ataupun seumpamanya di kawasan yang lebih hampir dengan pantai. Kemudian disebabkan oleh tindakan Gautama ini memerdekakan, mengisytiharkan kemerdekaan Kalatana, baginda telah memindahkan kerajaan Kelantan ataupun Kalatana ini daripada Yavakoti
dipindahkan ke hulu. Ke hulu itu yang dikatakan berjarak lebih kurang 100 batu kilometer, 100 batu kilometer, 100 batu daripada kota yang lama, Jabakoti. Dan ahli-ahli sejarah menganggarkan bahawa tempat itu ialah di Hulu Nenggiri sekarang. Di Hulu Nenggiri. Sebab tu kita dapati dalam sejarah Kelantan, kota-kota ataupun pusat pemerintahan sebelum zaman yang moden ini terletak di sebelah hulu. Kerana kota telah dipindahkan oleh Gautama daripada Jabakoti ke satu kota yang baru di Hulu Kelantan ataupun Hulu Nenggiri. Di Hulu Nenggiri. Dan tujuan perpindahan ini dibuat ialah supaya Kelantan dapat membuat persediaan bagi menghadapi kemungkinan diserang oleh Kalinggawarman, kerana Gautama telah memisahkan kerajaannya daripada gunung. Walau bagaimanapun disebutkan oleh Ustaz Bernakula sendiri bahawa sebenarnya ketika itu Kalinggawarman telah tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap Gautama sepanjang dekad-dekad tersebut. Bahkan Kelantan itu dibiarkan sahaja menjadi sebuah negara yang merdeka. Cuma tindakan yang diambil oleh gunung ialah dengan memberikan hak penguasaan ke atas seluruh kawasan Yawadwipa itu kepada adinda, kepada Kalinggawarman yang memerintah negeri Tanah-Tanah ataupun Terengganu. Sebelum ni Kalatana yang menjadi ketua bagi negara-negara Yawadwipa beralih kepada Tanah-Tanah ataupun Terengganu. Itu sahaja tindakan yang disebut. Yang lain Kelantan kekal bebas dan merdeka daripada penguasaan gunung, dan Kelantan tidak membayar ufti kepada gunung dalam tempoh tersebut. Dan dinyatakan juga bahawa selepas daripada memindahkan kotanya daripada Jabakoti ke hulu sungai Kelantan yang terletak lebih kurang 100 batu itu, Gautama telah membina satu kota yang baru sebagai pusat pentadbiran yang diberi nama Kota Singa. Kota Singa. Kota Singa tu terletak di hulu Kelantan sekarang. Kota Singa. Dan nama Kota Singa ini sebenarnya ada disebut di dalam catatan Cina dan juga dalam Wayu Paruna. Wayu Paruna ni satu catatan India yang menceritakan sejarah ataupun perkembangan-perkembangan yang berlaku di kawasan Nusantara ini di antara tahun 400 ataupun akhir tahun 300 sehingga tahun 600 Masihi. Jadi dalam catatan Cina dan catatan India memang ada disebutkan tentang satu kota yang terletak di bahagian hulu Kelantan yang disebut sebagai Kota Singa. Dalam catatan Cina biasanya disebut kota Singa ni sebagai Shenxi ataupun disebut juga Shizhu. Shenxi ataupun Shizhu ni nama yang disebut merujuk kepada Kota Singa. Itu satu kota yang baru yang dibina oleh Gautama di kawasan Hulu Nenggiri ataupun kawasan Hulu Kelantan lah sekarang ini. Dan sejak daripada ini juga disebutkan bahawa nama Kalatana yang digunakan khusus untuk merujuk pada negeri Kelantan itu telah pun tidak lagi digunakan oleh Gautama. Bahkan baginda telah memberikan satu nama baru kepada negeri Kelantan dengan sebutan Raktamritika. Raktamritika artinya Tanah Merah. Kita hari ini Tanah Merah ini satu jajahan yang terletak di tepi Sungai Kelantan juga di sebelah barat. Sebagian kita tahu sekarang kedudukan Tanah Merah kan, Bandar Tanah Merah ataupun Jalan Tanah Merah. Tetapi Tanah Merah di sini bukan merujuk kepada Tanah Merah yang ada sekarang,
tetapi kepada keseluruhan kawasan Kelantan, yang mana kota Singa yang menjadi ibu negeri kepada Raktam Ritika ini terletak di kawasan selatan ataupun di kawasan hulu Kelantan. Kemudian terdapat juga sebenarnya catatan-catatan yang menggambarkan berlaku perubahan politik ketika itu, di mana ketika Kelantan mengisytiharkan kemerdekaannya dan menamakan negerinya dengan Raktam Ritika, sebenarnya 3 lagi negeri yang sebelum ni digabungkan di bawah Kelantan, iaitu Tanah ataupun Terengganu, Koli atau Pahang, dan juga Ganggan Negara atau Perak sekarang ini. Ketiga-tiga negara ini kekal terus menjadi jajahan ataupun naungan kepada gunung. Cuma Kelantan sahaja yang berjaya memerdekakan dirinya. Ustaz Abdul Nakula menyebutkan bahawa ketika ini kawasan yang disebut sebagai Raktam Ritika atau Kelantan itu ialah meliputi keseluruhan kawasan Kelantan sekarang, daerah Besut di Terengganu, dan juga kawasan Naratiwat ataupun dulu Legeh, kawasan Naratiwat di selatan Thai hari ini. Jadi kawasan Kelantan tu ke utaranya lebih besar sampai ke Naratiwat, dan ke sebelah timurnya sampai ke Besut. Daerah Besut ni biasa sampai ke Sungai Nerus. Kalau zaman dulu kan, sampai ke kawasan Sungai Nerus, tu Besut. Sebelum dibahagikan Setiu tu termasuk bahagian pada Besut. Kemudian seluruhan negeri Kelantan yang ada hari ini. Itulah Raktam Ritika, kawasan negeri Kelantan pada ketika itu yang telah mengisytiharkan kemerdekaannya daripada gunung. Jadi keadaan politik dalam tempoh yang memakan masa sekitar 200 ke 300 tahun itu sekurang-kurangnya sehingga muncul Sriwijaya pada tahun 650 Masihi. Kelantan ataupun Kalatana ataupun nama barunya Raktam Ritika itu ialah sebuah kawasan yang merdeka daripada penguasaan gunung. Kemudian tentang Kota Singa yang saya sebutkan tadi, bahawa Kota Singa itu ada terdapat di dalam catatan orang Cina, dan orang Cina menyebutnya sebagai Kota Shangqi, ataupun dan sebutan lain disebut sebagai Shizhou. Itu merujuk kepada Kota Singa. Di dalam catatan India, Kota Singa disebut dalam Vayu Purana, di mana berdasarkan catatan dalam Vayu Varuna itu, seorang pengkaji ataupun penganalisis daripada India yang bernama Jayaswal telah menyebutkan bahawa Vayu Paruna itu telah memberikan suatu gambaran. Vayu Paruna telah memberikan satu gambaran berkenaan dengan gambaran tentang kedudukan ataupun tentang Kota Singa. Kota Singa ataupun dalam bahasa Sanskritnya disebut Singapura. Disebut Singapura, iaitu sebuah kota yang terletak di belakang India ataupun India belakang. India belakang. Jadi belakang tu maksudnya gini. Kalau bila pelayar-pelayar tu berlayar menuju ke India daripada sebelah timur, negeri-negeri yang berada di belakang mereka itu dipanggil India belakang. Kan, India belakang ataupun Nusantara lah, India belakang, yang kata beliau yang nampaknya terletak di Malaya. Jadi kata dia Kota Singapura itu ataupun Kota Singa ataupun Singapura itu terletak di Malaya. Jadi ini satu fakta yang sebenarnya sangat menarik, kerana kita tahu bahawa singa dia bukan sahaja satu binatang yang hidup di kawasan Nusantara ini, tetapi dia mempunyai legenda-legenda dalam sejarah orang Melayu. Kerana singa itu dianggap sebagai Raja Rimba.
Dan kita dapati bahawa sebenarnya dalam sejarah Semenanjung ini ada 3 tempat yang pernah dipanggil dengan nama Singapura. Yang pertama, pada peringkat yang terawal yang menggunakan nama Kota Singa ataupun Singapura ini ialah Kelantan. Kota Singa itulah ibu negeri kepada Ratan Britika, nama Kota Singa. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian, mungkin sekitar 500 ke 600 tahun kemudian, Temasek telah diberikan nama sebagai Singapura ataupun Kota Singa oleh Sang Nila Utama. Dan di utara daripada Kelantan, di kawasan berhampiran dengan Legor ataupun Sri Dharmaraja, ada satu kota yang diberi nama Kota Singa juga. Kemudian Kota Singa itu dalam sebutan orang-orang Kelantan ataupun orang-orang utara di kawasan Patani, mereka menyebut dengan sebutan Segoro. Orang sebut Segoro. Segoro tu ialah Singapura. Sebutan ringkasnya Segoro ataupun Singgora. Sebenarnya Singapura. Kemudian hari ini dalam sebutan siang disebut Songkla. Pada asalnya namanya Singapura juga. Sebab tu ada satu pantun yang disebut dalam sejarah Melayu menyebut tentang seorang syekh yang dibunuh di Singapura, kan, mengaitkan dengan Langkawi dan juga Senggora dalam pantunnya itu. Itu kita boleh tengok dalam Silalatus Salatin, kan. Jadi yang kekal nama Singapura tu sampai sekarang Singapura lah. Yang disebut Singapura, orang putih sebut Singapura, mengekalkan namanya Singapura. Adapun Singapura ataupun Kota Singa yang wujud di Kelantan sekitar tahun 600 Masihi telah pun lenyap, tak ada lagi disebut dan kotanya dah hilang. Adapun Kota Singa yang terletak di kawasan Sri Dharmaraja ataupun kawasan Langkah Suka pada masa dahulu, hari ini dikenali sebagai Singgora ataupun Songkla dalam bahasa Siam. Jadi ini merupakan kota-kota yang pernah menjadi pusat kerajaan satu masa dahulu, dan salah satunya terletak di Kelantan itu. Dan hal ini telah diakui oleh Jayaswal bahawa Kota Singa ataupun Singapura yang disebut dalam Vayu Purana ialah terletak di Malaya ataupun di Tanah Melayu. Vayu Purana itu seperti saya sebut tadi, ialah sebuah naskah ataupun catatan yang mengandungi riwayat-riwayat yang mencatatkan keadaan politik dan juga perkembangan yang berlaku di antara tahun 300 sehingga tahun 600 Masihi. Dan memang ketika ini kota yang kita sebutkan ini ialah berlaku pada tahun 566 Masihi. Kemudian selain daripada catatan pada Vayu Purana, sebenarnya pernah ditemui satu prasasti atau batu bersurat di seberang perai. Orang sebut prasasti Province Wellesley, ataupun prasasti batu bersurat seberang perai. Satu batu bersurat yang rupanya seperti batu nisan tapi besar sikit, yang mencatatkan, antara lain yang dicatatkan pada batu bersurat itu ialah tentang kejayaan pelayaran seorang nakhoda yang bernama Buddha Gupta. Buddha Gupta ni seorang nakhoda yang telah melakukan pelayaran mungkin ke India, dan kejayaan pelayaran itu dicatat pada batu tersebut, dan batu tersebut menyatakan bahawa Buddha Gupta ialah seorang nakhoda yang berasal daripada Raktam Ritika, artinya dia berasal daripada Kelantan.
seorang nahkoda yang berasal pada Raktam Ritika telah berjaya melakukan pelayaran sebagai satu kerajaan besar, dan mereka mencatatkannya pada batu tersebut. Jadi di sini pada catatan India, sama ada berdasarkan Vayu Purana ataupun pada Prasasti Provinsi Wellesley, menyatakan tentang kewujudan ketika itu pertama Kota Singa ataupun Singapura, yang kedua kewujudan sebuah negara yang diberi nama Raktam Ritika, iaitu Tanah Merah. Jadi itulah secara umum gambaran tentang kewujudan sebuah negara baru ataupun negara yang diberikan nama baru sebagai Raktam Ritika yang kita katakan wujud di Kelantan. Dan Ustaz Abdullah Nakula mengatakan bahawa sejak daripada Raktam Ritika itu muncul pada tahun 566 Masihi, dia bertahan sebagai sebuah negara yang merdeka sehingga sekurang-kurangnya pada zaman kemunculan Sriwijaya pada tahun 650 Masihi. Baik, tuan-tuan sekalian, daripada latar belakang perbincangan itu, kita sebenarnya masih lagi mempunyai beberapa persoalan yang perlu kita rungkaikan, iaitu berkenaan dengan penentuan lokasi-lokasi bagi tempat-tempat tersebut berdasarkan kepada catatan Cina. Kepentingan catatan Cina dalam memperkatakan perkara ini kerana catatan Cina itu biasanya dia menggambarkan dengan lebih jelas ataupun lebih detail berkenaan dengan kedudukan, jarak, tempoh pelayaran yang membolehkan kita menentukan secara geografi di manakah kedudukan yang sebenar, sehingga seperti saya sebutkan awal tadi, berbeza dengan Nusa Medang atau Medanggana ataupun Kunjara-Kunjar, hatta Kalatana sendiri yang masih lagi menjadi perbahasan ataupun pertelingkahan di kalangan ahli-ahli sarjana. Adapun oleh kerana catatan Cina itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan Raktam Ritika ataupun Cihtu dalam sebutan Cina, maka ahli-ahli sejarah lebih cenderung untuk mengatakan tempat tersebut terletak di Kelantan pada hari ini. Maka kita lihat beberapa catatan Cina yang mana perkataan Raktam Ritika ataupun Tanah Merah itu disebut dalam sebutan Cina sebagai Cihtu ataupun tanah. Tanah Cihtu, tanah. Kalan tanah, ada tanah juga kan. Raktam Ritika, Tanah Merah. Jadi Tanah Merah itu sebenarnya ada satu elemen yang penting, kerana menurut pengkaji-pengkaji mengatakan bahawa antara sebab dia dinamakan Tanah Merah kerana tanah di kawasan tersebut di sepanjang lembah sungai itu memang berwarna merah. Dan hal ini diakui oleh ahli-ahli geologi sampai hari ini bahawa tanah negeri Kelantan ni dia berwarna merah. Sebab tu kita di Kelantan menghadapi masalah berkait dengan air. Air Sungai Kelantan tu tersangat merah, mempunyai kandungan tanah yang sangat tinggi dan tanahnya berwarna merah. Dan kita boleh tengok sendiri, pergi Jambatan Sutrajaya tengok air Sungai Kelantan tu warna dia merah kan. Dan bila dia mengalami proses penapisan untuk mengeluarkan air yang bersih, dia perlukan penapisan yang berkali-kali kerana kandungan tanahnya sangat tinggi, iaitu tanah-tanah yang berwarna merah yang mengalir daripada kawasan hulu Kelantan ke Kuala Kelantan. Dan sepanjang tebing ataupun lembangan sungai itu, kawasan itu berwarna merah. Maka kerana itulah dinamakan tempat tersebut Tanah Merah, kerana kawasannya memang bertanah merah. Cuma secara khusus hari ini kawasan yang kita sebut Tanah Merah itu ialah di Tanah Merah sekarang, sama ada jajahan Tanah Merah ataupun bandar Tanah Merah. Tapi secara umum seluruh kawasan negeri Kelantan, khususnya di kawasan yang berada di bawah lembangan Sungai Kelantan tu,
lembangan Sungai Kelantan itu ialah kawasan yang terdiri daripada tanah merah. Kawasannya tanah merah. Itu kita boleh lihat sendiri. Kita pergi sekarang pun tanah dia masih merah, dan kita lihat pada kandungan tanah yang terdapat dalam Sungai Kelantan itu, pada dalam air yang mengalir Sungai Kelantan itu memang tanah merah, sehingga air Sungai Kelantan itu berwarna merah. Baik, dalam hal ini sebenarnya Gautama yang memberikan nama kepada negeri Kelantan itu menyebutkan Raktam Ritika, yang berarti tanah merah, ataupun disebut di sini Cihtu, tanah itu. Tanah itu, dan hal ini sebenarnya telah ada dalam catatan Cina, khususnya pada buku Sui Shu. Sui Shu itu artinya catatan keluarga Sui. Sui Shu maknanya catatan keluarga Sui, yang ditulis tentang negeri Kelantan pada awal abad yang ke-7, di mana dalam Sui Shu dia menyebutkan bahawa ada seorang utusan Maharaja Cina yang bernama Chang Chun telah datang ke negeri Cihtu ini pada tahun 607 Masihi. 607 Masihi itu artinya ketika ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun lahir, tetapi belum menjadi rasul. Belum menjadi rasul. Nabi kita lahir tahun 571, kemudian Nabi Rasul tahun 611. Dan artinya lebih kurang 4 tahun sebelum kerasulan, seorang wakil daripada Cina ataupun diplomat Cina telah datang ke Cihtu, menurut catatan keluarga Sui ni ataupun Sui Shu, kan. Kemudian daripada catatan yang mereka catatkan itu, kita boleh mengambil beberapa fakta untuk kita lihat. Di sini saya sebutkan sebagai dicatatkan oleh Ustaz Nakula beberapa fakta berkait dengan Kelantan, iaitu fakta-fakta tentang lokasi geografi Cihtu yang terdapat di dalam buku Sui Shu yang kita masukkan, dan juga catatan Shui Tang Shu. Shui Tang Shu tu maknanya catatan Shui Tang. Jadi pertama kita ada catatan keluarga Sui, yang kedua catatan keluarga Shui Tang. Dua naskah ini telah menyebutkan fakta-fakta berikut. Ada 7 perkara yang kita boleh lihat. Yang pertama, dalam catatan Sui Shu yang disusun oleh Wei Cheng. Wei Cheng ni ialah seorang yang hidup di antara 571 sehingga 643 Masihi. Dia hidup antara tahun 571, sama tahun dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahun 643, iaitu lebih kurang 11 tahun selepas kewafatan Nabi. Maksudnya umur dia dalam 72 tahun. Kan Nabi kita umur 63, dia lebih kurang 72. Nabi 63 ikut kiraan hijrah kan. Dia 72 mengikut kiraan Masihi. Jadi dia hidup sepanjang zaman Nabi itu dia ada juga. Jadi Wei Cheng ni dia telah mencatatkan dalam salah satu daripada Sui Shu ataupun catatan keluarga Sui, yang menyatakan bahawa negara Cihtu itu ialah sebuah negara yang menjadi satu bahagian daripada Funan. Satu bahagian daripada Funan adalah terletak di Laut Selatan. Ini catatan Wing Chai tadi dalam Shishu. Jadi kata Cihtu ni ialah sebahagian daripada Funan. Artinya jajahan takluk Funan. Funan tu negara gunung tadi lah. Gunung dalam sebutan Cina Funan. Dan terletak di Laut Selatan. Laut Selatan tu maknanya macam kita sekarang ni Laut Cina Selatan kan. Tu selatan lah. Orang Cina sebut Laut Selatan tu makna refer kepada laut yang berada di selatan daripada Champa. Yang kita sebut ni Laut Cina Selatan kan. Jadi gambaran yang pertama, Cihtu tu ialah sebahagian ataupun jajahan takluk kepada Funan, dia terletak di Laut Selatan, artinya kawasan Laut Cina Selatan. Maka gambaran itu sudah pasti dia terletak sama ada di kawasan Tanah Melayu ataupun Brunei ataupun Borneo ataupun mungkin Filipina, tapi di kawasan selatan.
Cuma kalau kita perhatikan, dalam kawasan antara 3 kawasan ini, adakah Tanah Melayu, Borneo dan Filipina hari ini termasuk di dalam jajahan takluk Funan? Atau kawasan mana yang dikuasai oleh Funan sebenarnya? Itu kita kena teliti. Kedua, dalam Swishu juga menyebut ketika membicarakan tentang negara poli. Poli ini ialah kebanyakan ahli sejarah mengatakan ia adalah Brunei. Poli itu Brunei hari ini, kan? Dinyatakan bahawa Qiao Shi ni artinya kawasan selatan China ataupun kita sebut sebagai Tongking. Tongking tu Qiao Shi. Tongking dari Qiao Shi belayar ke selatan, orang melalui Chihtu dan Tantan dan sampai ke negeri itu, iaitu negeri Poli. Jadi proses pelayaran misalnya daripada China, mereka akan turun ke selatan sampai ke Chihtu. Jadi dari segi kedudukan pelayaran kita boleh gambarkan mana daripada hujung Indochina, laluannya lurus sahaja menuju ke Kelantan. Kemudian daripada Kelantan ke Tantan. Tantan tu banyakkan ahli sejarah menyebutkannya Terengganu. Walaupun ada juga pandangan-pandangan baru mengatakan Tantan tu juga mungkin terletak di Kelantan. Ia satu nama untuk kawasan mungkin Stan. Stan tu satu kerajaan kecil pada zaman dahulu. Kita panggil ni Wakaf Stan. Kan? Wakaf Stan. Stan tu satu nama satu negeri. Mungkin Tantan tu ialah Wakaf Stan. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan Tantan tu China. Terengganu. Sebab kita sebut dalam sebutan kita Kelantan disebut Kalatana, Terengganu Tanah-Tanah, dan disebut dalam China itu Tantan. Ada persamaan dari segi fonetik ataupun bunyi pada tersebut. Mereka mengatakan daripada Tongking ataupun Qiao Shi belayar ke selatan terus ke Chihtu. Kemudian daripada Chihtu ke Tantan, daripada Tantan terus ke Poli. Jadi kalau kita boleh gambarkan memang munasabah. Mana kalau pelayaran tu langsung daripada China terus ke Brunei dalam satu jarak yang sangat jauh di tengah lautan. Jadi mereka mengambil jalan pesisir daripada sana ke hujung Indochina ataupun di hujung Vietnam sekarang. Di sana membelah Laut Cina Selatan menuju ke Semenanjung, ke Chihtu, kemudian Chihtu ke Terengganu, ke Tantan. Kemudian dari Tantan itulah mereka meneruskan perjalanan lurus ke Poli. Kemudian disebut lagi dalam fakta yang ketiga bahawa dalam Cui Tang Shu, iaitu catatan keluarga Cui Tang, catatan keluarga Ciu Tang, dia disusun oleh Louis Shu pada tahun 897 sehingga 946 Masihi. Louis Shu ni dia hidup pada abad yang ke-9 dan juga akhir abad ke-9 sehingga pertengahan abad yang ke-10, daripada 897 Masihi sehingga 946 Masihi. Dia mencatatkan begini, yang membicarakan tentang negara Poli juga. Poli. Jadi memang hari ini ahli-ahli sejarah di Brunei menyebutkan tentang hubungan di antara Poli atau Brunei dengan China telah berlaku sejak daripada awal, sebelum daripada abad yang ke-10 Masihi. Termasuk disebutkan bahawa di antara diplomat Brunei yang dihantar ke China itu terdiri daripada orang-orang Islam pada ketika ini. Xiu Tang Shu mencatatkan bahawa negara Poli itu juga dinyatakan begini. Dari selatan Chiao Chau ni ialah satu wilayah hari ini yang kita sebut Kuantong. Kuantong tu Guangdong lah. Kuantong ataupun Canton dalam sebutan Cina dan sebutan Inggeris, Canton, ataupun hari ini sebut Guangzhou ataupun Hong Kong lah. Kita boleh faham sikit Hong Kong kan. Hong Kong tu kerana Hong Kong terletak di muara
sungai Sikiang ataupun Pearl River kan. Di Pearl River, Muara Pearl River ni ataupun Kuantong dan juga Canton ataupun Guangzhou tu berada lebih kurang 200 km ke barat. Daripada Chiao tu mereka boleh menyeberang laut menerusi Lin Yi. Lin Yi ni ialah Champa. Mana mereka menyeberang laut daripada Hong Kong menuju ke hari ni Saigon. Saigon tu kita sebut sebagai Ho Chi Minh sekarang kan. Jadi sebenarnya yang disebut Champa ni ialah kawasan yang terletak, yang kawasan yang kita panggil Vietnam Selatan. Sebelum berlaku perang Vietnam dulu, satu kawasan dipanggil Vietnam Selatan itu ialah dulunya asal negeri yang dipanggil Champa. Champa sebuah kerajaan yang menggantikan Funan selepas daripada itu. Melalui Lin Yi, itu yang Champa. Funan tu kawasan yang lebih selatan. Kalau Champa tu misalnya lebih utara, Panduranga. Panduranga ni kita katakan sempadan ataupun kawasan tengah Vietnam, antara Vietnam Utara, Annam, dan Vietnam Selatan. Champa itu situ nama dia Champa. Kemudian melalui Funan. Funan tu kawasan yang lebih selatan lagi, di kawasan menghampiri muara Sungai Mekong. Kemudian daripada Funan melalui Chihtu, Tantan dan juga lain-lain untuk sampai ke situ. Cuba kita gambarkan road ataupun jalan laluan dia daripada Hong Kong menuju ke Champa ataupun Lin Yi di kawasan tengah Vietnam. Kemudian pergi ke kawasan Funan. Funan tu terletak di kawasan selatan, di antara Kemboja dengan ni di muara Sungai Mekong sekarang. Kemudian daripada Funan terus ke Chihtu. Dan memang kita boleh bayangkan, memang kedudukan Funan dengan Chihtu tu memang dia bertentangan. Cuma dia kena membelah laut selatan itu. Kemudian daripada Chihtu, kata dia, pergi ke Tantan, ke Terengganu. Dari Terengganu terus ke Poli dengan melalui beberapa kawasan di situ. Mungkin pulau-pulau yang terdapat termasuk Natuna dan seumpamanya. Kerana Natuna itu pulau yang terletak yang bersetentangan antara dengan Terengganu, dan kita boleh katakan Natuna itu dah terletak di tengah-tengah di antara Terengganu dan Brunei, kan? Mungkin itulah dimasukkan tempat-tempat lain. Kemudian fakta yang keempat disebutkan bahawa dalam Sui Shu sewaktu menyatakan pemergian utusan Cina ke Chihtu, maknanya 1 tahun ada diplomat daripada China datang ke Chihtu. Katanya Chang Chung, yakni diplomat tersebut berlayar dengan kapal daripada jajahan Nanhai. Nanhai ni Canton hari ni lah, Nanhai, kan? Mengambil masa selama 20 hari 20 malam, 20 hari dan malam, 20 hari 20 malam. Sebagai kita sebut dah banyak kali sebelum ni kan. Sebenarnya jarak pelayaran antara Canton ke satu tempat yang mengambil masa 20 hari itu ialah ke Kelantan, bukan ke Palembang ataupun ke Pulau Jawa. Di sini disebut pelayaran antara Nanhai, yakni Canton, ke Chihtu mengambil masa 20 hari 20 malam. Mereka berlayar menurut angin yang baik. Yakni angin yang baik tu angin monsun timur laut lah. Timur laut kan, angin monsun timur laut mana yang datang daripada sebelah timur laut atau sebelah utara tapi timur, menghala ke sini, menyebabkan kapal-kapal yang berlayar daripada utara menuju ke arah selatan itu dalam keadaan yang selesa lah, kan? Angin yang baik, dan sampai di pergunungan Chiao Shi. Masuk kawasan pergunungan Chiao Shi, terus ke tenggara. Cuba kita perhatikan. Maksudnya daripada Canton terus ke laut, ke satu tempat yang bernama Chiao Chi. Kemudian dari Chiao Chi patah balik ke tenggara. Tenggara kan. Jadi kalau di sebelah timur ni dua kan, timur laut, tenggara. Kalau sebelah barat, barat laut, barat daya kan. Jadi maksudnya dia berlayar menghala ke satu tempat bernama Chiao Shi. Kemudian dia patah ke sini balik, ke tenggara. Mereka berlabuh di pulau Lin Chih Po Pato yang bertentangan dengan Lin Yi.
Kita tak tahu tempat tu kat mana. Saya pun tak tahu, tapi dia kata pulau itu beri kedudukan yang bertentangan dengan Champa, Lingyi di sebelah barat. Di sini ada sebuah candi di atas kemuncaknya, kemudian menuju ke sebelah selatan sampai ke Shizushi, yakni Bukit Singa. Manakala mereka melalui satu deretan pulau-pulau kecil dan besar, setelah 2 atau 3 hari berlayar, mereka melihat di sebelah barat pergunungan negeri Langyanshu. Langyanshu ni ialah sebutan Cina bagi Langkasuka, ataupun hari ini kita sebut Patani. Langkasuka tu Patani, kan? Kemudian daripada Langyanshu mereka meneruskan pelayaran ke selatan sampai ke Pulau Chilung dan sampai ke sempadan Chitu itu. Jadi pelayaran dia itu agak menarik, dinyatakan dengan lebih detail. Maknanya daripada Nanhai mereka berlayar 20 hari, mengenai masa 20 hari ke Chitu dan melalui satu kawasan pergunungan yang bernama Qiaoshi. Maknanya di situ daripada kawasan Nanhai dia akan melalui kawasan yang mempunyai gunung-gunung. Tapi tak pasti lagi di mana gunungnya, nanti akan disebut oleh Ustaz Nakula. Kemudian mereka berlabuh di satu pulau Lincih Po Patau yang bertentangan dengan Lingyi. Jadi Lingyi ini adalah satu kawasan yang terletak di kawasan tengah Vietnam. Jadi bertentangan dengan tempat itu. Kemudian mereka sampai ke satu tempat yang bernama Shizushi, Bukit Singa. Terjemahan dia Bukit Singa. Ada ahli-ahli sejarah mengatakan bahawa tempat yang disebut sebagai Shizushi itu ialah satu kawasan deretan bukit-bukit ataupun banjaran bukit yang kecil yang terletak di kawasan di selatan Bangkok hari ini, ataupun tersebut sebagai Chumpon. Dalam bahasa Siam disebut Chumpon, ataupun dalam bahasa Melayu lama disebut Cupak. Cupak tu satu negeri yang terletak di utara Chaya, bersetentang ataupun bersebelahan dengan kawasan Tanah Seri ataupun Tanah Sirim dalam kawasan Burma ataupun Myanmar sekarang. Kan di kawasan Segeteng Kera tu ada kawasan sebelah Thailand, sebelah dia Burma ataupun Myanmar. Di kawasan itu ada satu tempat yang kita panggil Cupak. Di kawasan Burma tu kita panggil Tanah Seri dalam bahasa Melayu, atau disebut Tanah Sirim dalam bahasa Burma ataupun bahasa Myanmar. Di sebelah pantai timur yang menjadi kawasan Thailand itu disebut Cupak ataupun Chumpon dalam bahasa Siam. Chumpon. Dan Chumpon itu berada di utara kawasan Chaya. Di situlah katanya terletak banjaran bukit-bukit kecil yang dipanggil sebagai Shizushi atau Bukit Cina. Kemudian daripada situ mereka melalui pulau-pulau kecil dan besar. Dan memang kita akan dapati bahawa jarak di antara kawasan Chumpon menuju ke kawasan Legor dan juga ke selatan terdapat pulau-pulau seperti Koh Samui, kan? Itu pulau-pulau yang terkenal untuk pelancongan pada hari ini. Dan mereka berlabuh di sebelah pergunungan negeri Langyanshu. Daripada sana itu mereka menuju ke pulau-pulau itu, melalui pulau-pulau, kemudian mereka berlabuh di pelabuhan Langyanshu, ini Langkasuka. Langkasuka tu memang terkenal sebagai sebuah pelabuhan yang masyhur satu masa dahulu, sehinggalah Patani itu menjadi sebuah kerajaan yang besar dalam sejarah Langkasuka, sehingga zaman Patani itu mengambil masa sekitar 1500 tahun. Ya, daripada tahun 200 Masihi sampai tahun 1000 berapa dia masyhur, sampai habis zaman Raja Kuning 650, Patani masih kerajaan besar sehingga tahun 786. Makin masa 1500 tahun lebih kurang. Kenapa? Kerana kedudukan Langyanshu itu sebuah pelabuhan yang sangat strategik yang menghadap ke Laut Selatan. Kemudian daripada Langyanshu kemudian meneruskan pelayaran ke selatan ke Pulau Chilung.
mereka sampai ke sempadan Cihtu. Tapi saya tak dapat pastikan apakah sebenarnya nama bagi Pulau Cihlong itu untuk pada masa ini, perbincangan kita ini, kan? Kat mana Pulau Cihlong tu saya pun tak dapat jelaskan, tetapi daripada Langkasuka menuju ke sempadan Cihtu. Mungkin kita boleh lihat balik, mungkin ada pulau-pulau, kerana memang ada pulau-pulau seperti Pulau Tikus dan seumpamanya yang menghadap dengan laut di kawasan Patani sekarang, kan? Ada Pulau Kuching, Pulau Tikus, Pulau Kuching, macam-macam, kan? Yang terletak di kawasan pulau di kawasan pantai, menghadap dengan pantai pantai Patani, dan juga daripada Songkla sampai ke Patani ada pulau-pulau kecil itu. Mungkin salah satu pulau-pulau itu yang dimaksudkan sebagai Cilong. Kemudian mereka sampai di sempadan Cihtu. Jadi di sini kita boleh gambarkan secara geografinya bahawa kedudukan Cihtu itu ialah berada di selatan selepas daripada Langkasuka. Langkasuka itu kita telah pastikan bahawa ia adalah Patani sekarang. Daripada Langkasuka melalui beberapa pulau kecil, kemudian dia sampai di Cihtu. Kemudian dalam fakta yang kelima, di dalam Swishu juga ketika membicarakan tentang perkembalian Changchun. Changchun tadilah orang yang sama tadi, kan? Changchun tu ialah diplomat Cina yang dihantar oleh Maharaja Cina belayar daripada Nanhai menuju ke Cihtu. Kemudian ketika berpatah balik daripada Cihtu ke negeri Cina, dinyatakan begini, dari Cihtu selepas belayar di laut lebih dari 10 hari mereka sampai ke tenggara bahagian pergunungan Lingyi. Artinya jarak pelayaran di antara Cihtu menuju ke Champa bagi masa 10 hari. Ini adalah telah kita sebut dalam perbincangan sebelum ini. Jarak pelayaran itu 10 hari. Belayar daripada Cihtu membelah laut terus, tidak melalui kawasan pantai. Tadi perbincangan masa dia menghala datang ni, daripada tempat-tempat tersebut tadi melalui kawasan sisir pantai, melalui Teluk Siam, melalui kawasan Segenting Kera, pantai Segenting Kera, sisir pantai, kemudian sampai ke Patani ataupun Langkasuka ke Cihtu. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia belayar terus daripada Cihtu terus ke Lingyi bagi masa 10 hari. Kemudian fakta yang keenam disebut dalam Swishu, nyatakan bahawa ke sebelah utara hadapannya ialah laut. Maknanya Cihtu itu kedudukannya ke sebelah utara hadapannya ialah laut. Ini memang kita dapat bayangkan dengan tepat dan jelas. Kerana pantai Kelantan menghadap ke utara, pantai Terengganu menghadap ke timur, pantai Kelantan menghadap ke utara. Bila disebut Cihtu tu pantainya ke sebelah utara hadapannya ialah laut. Artinya laut Kelantan itu, laut Cihtu tu menghadap ke utara. Kita boleh bayangkan kerana ada dua laut yang menghadap ke utara di kawasan timur. Yang pertama laut Kelantan, yang kedua laut Patani. Tetapi oleh kerana Patani itu telah kita rumuskan sebagai Langkasuka ataupun Lang Yashu, maka dia belayar daripada Lang Yashu ni ke tempat yang lebih selatan, daripada Lang Yashu kepada Cihtu. Cihtu tu menghadap ke laut utara juga. Dan kalau kita tengok hari ni, pantai Naratiwat menghadap ke timur, pantai Terengganu menghadap ke timur, pantai Kelantan menghadap ke utara, pantai Patani di Tanjung Patani itu dia menghadap ke utara, kan? Kemudian fakta yang terakhir yang disebut di sini, Swishu menyatakan dan satu tali, yakni rantai daripada logam telah dipergunakan untuk menarik kapal Changchun adalah masa lebih kurang sebulan untuk sampai ke ibu kota Cihtu. Maksudnya bila dia sampai saja di Kuala Sungai menuju ke Cihtu, seperti kita bincangkan tadi, Cihtu ni satu kota yang terletak di hulu sungai setelah Gautama memindahkan kota Yavakoti ke kota Singa. Jadi pelayaran yang bermula di sungai ini masa sebulan. Sebulan maksudnya sungai itu dia tak boleh nak
laju lah kan. Karena jarak 100 batu. Dari segi jarak 100 batu ataupun mungkin sekitar lebih 150 km. Dan mereka berjalan dengan menarik kapal diplomat Cina itu, yakni Changchun, menggunakan rantai-rantai dari berlogam. Jadi itu gambaran-gambaran yang kita dapat kenal pasti daripada catatan Cina, dua catatan Cina, iaitu Sui Shu ataupun catatan keluarga Sui, dan juga daripada catatan yang disebut oleh Chiu Tang Shu ataupun catatan keluarga Chiu Tang. Dua itu menggambarkan pada kita, pada gambaran-gambaran disebutkan itu menunjukkan bahawa Cih tu dalam sebutan Cina ataupun Raktan Britika dalam sebutan India ialah merujuk pada satu kawasan geografinya yang terletak di Kelantan pada hari ini. Kerana itu ahli-ahli sejarah dalam mencerap dan menentukan lokasi sebenar Rakta Rintika ini dan juga Cih tu, mereka cenderung mengatakannya dia lah di Kelantan. Dan secara latarnya saya telah menyebutkan tadi beberapa aspek tentang perubahan-perubahan politik yang berlaku di negeri Rakta Rintika ini pada abad yang ke-7, ke-6 dan ke-7 Masihi. Itulah dapat kita kongsikan pada sesi kali ini. Negeri yang keempat dalam sejarah Kelantan sesudah Mendanggana, Kunjara-Kunjar, Kalatana. Dari keempat ini Raktam Rintika ataupun Cih tu yang mengambil masa sekitar 200 tahun. Walau bagaimanapun ada lagi aspek-aspek yang akan kita perkatakan dalam sesi berikutnya berkenaan perbahasan-perbahasan berkait dengan kedudukan Rakta Rintika ini dalam perbincangan sejarah Kelantan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang ke-8 untuk kita memperkatakan aspek-aspek yang berkaitan dengan sejarah Kelantan pada abad yang ke-6 sehingga abad yang ke-8. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.